Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini satu maklumat yang pasti memeningkan kepala, memanaskan telinga kepimpinan Perikatan Nasional. Kenapa saya cakap begitu? Kerana melalui satu dapatan saya ini yang menyebut 3 pencapaian anak pemimpin Perikatan Nasional yang membanggakan, giliran siapa pula selepas ini. Nah, saudara-saudara, perkongsian ini menunjukkan 3 anak pemimpin Perikatan Nasional ini termasuklah pertama anak menantu Muhyiddin Yassin, kedua anak Menteri Besar Perlis, dan juga anak Hamzah Zainuddin. Nah, melalui perkongsian ini menyatakan menantu Muhyiddin akan didakwa atas pertuduhan pecah amanah, manakala Menteri Besar Perlis pula pemalsuan dokumen dan buat tuntutan palsu. SPRM tahan anak Menteri Besar Perlis. Seterusnya Hamzah Zainuddin, anak kepada Hamzah Zainuddin didakwa kemuka dokumen palsu, memiliki minyak masak lebihan. Perkongsian daripada Harapan Daily. Satu demi satu pencapaian anak beberapa pemimpin PN muncul dan hangat diperkatakan rakyat Malaysia. Pada masa sama, penyokong tegar pembangkang yang mesra dipanggil walaun dilihat tidak pula berbunyi apabila keluarga pemimpin mereka terlibat dalam kes mahkamah. Pertama, menantu pengerusi PN, menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan sudah menghilangkan diri sejak Mei tahun lalu. Dia dan peguamnya Mansor Saad menghadapi pertuduhan pecah amanah jenayah CBT oleh SPRM. Mereka menghadapi pertuduhan berkaitan pendakwaan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Adlan mempunyai alamat terakhir di Sunway Kiara Hills. Namun Adlan dalam satu kenyataan melalui peguam Datuk Baljit Singh menafikan dia lari daripada pihak berkuasa dan menyatakan akan pulang ke tanah air bagi membantu siasatan. Manakala yang kedua, anak Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga ketua pembangkang, berdepan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Muhammad Faisal Hamzah 39 didakwa bersama Azizul Abdul Halim 55. Kedua-duanya pengarah rimba merpati Senda Berhad, iaitu pemegang lesen minyak masak borong. Nah, yang ketiga pula anak Menteri Besar Perlis. Paling terbaru dan menggemparkan ialah kes melibatkan anak kepada MB Perlis Muhammad Syukri Ramli. Anak lelaki pengerusi PN Perlis itu antara 6 individu yang direman oleh SPRM. Mereka direman bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah 600,000. Nah, saudara-saudara, untuk rekod, Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis mengangkat sumpah sebagai MB yang ke-8 pada 22 November 2022. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, ini satu pendedahan baru ataupun satu lagi pendedahan yang pasti mengejutkan Perikatan Nasional. Adakah ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada pilihan rakyat kecil Kuala Kubu Baharu? Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang berkata kerajaan perpaduan pimpinan PMX ini adalah kerajaan yang tidak baik. Namun saudara-saudara, kita kena melihat kepada perkara yang lebih positif. Baru-baru ini saja Microsoft sudah membuat pelaburan di Malaysia. Kalau saya tak silap sebanyak RM10 bilion lebih. Dan itu adalah satu kejayaan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.
Dan itu sudah pasti kalau kita lihat secara positifnya kemenangan kepada Anwar Ibrahim, dan inilah sebabnya kenapa Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan perlu dikekalkan. Bukan saja sehingga PRU16, bahkan pada PRU16. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, ini satu kemenangan Anwar Ibrahim yang terbaru, yang mahu ini pasti satu kejutan kepada musuh politik Anwar Ibrahim, yang mahu Anwar letak jawatan, yang mahu kerajaan digulingkan. Sanusi juga baru-baru ini membuat kenyataan, berikan kuasa kepada pembangkang sekiranya kerajaan tidak mampu untuk memegang tugas ataupun memegang tanggung jawab sebagai kerajaan. Nah, bukan semudah itu nak memberikan kuasa kepada pembangkang. Nah, saudara-saudara, ini akan menutup mulut semua musuh politik Anwar Ibrahim. Kemenangan baru Anwar Ibrahim dinyatakan oleh Ahmad Zahid Hamidi, UMNO akan terus bertahan Kerajaan Perpaduan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, UMNO akan terus mempertahankan Kerajaan Perpaduan dengan mengetepikan perbalahan yang dicetuskan anasir luar, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Presiden UMNO menegaskan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berada di landasan yang betul, namun masih ada usaha untuk menjatuhkan PM. Beliau berkata, UMNO kini berada dalam kerajaan yang mampu memberi manfaat hingga peringkat akar umbi. Ada tak usaha untuk mengurangkan majoriti dan undi tidak percaya terhadap PM? Jawapannya, ya, kita akan mempertahankan Kerajaan Perpaduan kerana yakin bahawa lebih banyak manfaat diperoleh jika berada dalam Kerajaan Perpaduan. Antaranya agenda Islam dan Melayu menjadi teras perjuangan tanpa mengetepikan kaum serta agama lain. Ketika berucap pada jelajah akar umbi Presiden UMNO bersama UMNO bahagian Padang Terang, Ahmad Zahid berkata beliau menghargai rakan-rakan parti komponen lain dalam Kerajaan Perpaduan yang sentiasa bersama UMNO ketika PRK sehingga parti itu mencapai kemenangan. Kita lihat pada PRK Tioman dan PRK Pelangai di Pahang. Kita menang kerana rakan-rakan PH bantu. Kini di Kuala Kubu Baharu, tidak salah UMNO bantu sebab mereka pernah bantu kita. Jentera UMNO wajib bekerja keras menangkan calon Kerajaan Perpaduan. Nah, saudara-saudara, ini satu kemenangan kepada Anwar Ibrahim. Satu lagi perkara yang positif untuk Kerajaan Perpaduan. Seterusnya, Zahid berkata, menekankan walaupun UMNO hanya mempunyai 26 kerusi parlimen, ia tidak menunjukkan pihak pembangkang kuat. Yakinlah mereka tidak kuat, tetapi kita yang lemah. Kenapa kita lemah? Sebab ada dalam kalangan kita yang terpengaruh dengan propaganda pembangkang, katanya. Nah, saudara-saudara, siapakah dia? Di kalangan UMNO, mungkin wakil rakyat UMNO yang terpengaruh dengan propaganda pembangkang. Nah, itu semuanya menjadi persoalan. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.